Selamat sejahtera, nama saya Lau Yok Lian. Saya adalah ketua bagi projek ini, Korpus Kamus Belajar Bahasa Melayu yang diterbitkan pada dinasti Qing tahun 1881. Ahli bagi projek ini adalah Dr. Loy Check Kim, Dr. Sun Chao Tai, Dr. Chen Yiliang, Dr. Tan Xun Ni, Dr. Chia Chen Ying, Encik Yong Ing Ket, Puan Ku Chen Jung, Puan Rup Chua Hui Hui, Cik Chi Xiaoping, Cik Yong Zi Hong, Cik Yong Zi Xian. Abstrak. Kamus Belajar Bahasa Melayu Hua Yi. Tonghua. Hua Yi Tonghua telah diterbitkan pada tahun 1881. Tujuan utama kamus ini diterbitkan adalah untuk membantu masyarakat Cina pada zaman pemerintahan Guangxu, dinasti Qing di China yang berada di Kepulauan Tanah Melayu berkomunikasi dengan penduduk tempatan. Menurut Sarikata 1 yang terdapat dalam kamus ini, ramai rakyat China pada waktu itu berniaga di Kepulauan Tanah Melayu. Oleh hal yang demikian, mereka perlu menguasai bahasa Melayu untuk memudahkan urusan kehidupan seharian dan juga menjalankan aktiviti perniagaan. Ringkasan inovasi. Proses penterjemahan dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu bahagian pertama ialah menukarkan daripada tulisan Cina tradisional kepada tulisan Cina ringkas. Bahagian yang kedua ialah menterjemahkan daripada bahasa Cina klasik atau bahasa Hokkien kepada bahasa Mandarin. Manakala bahagian yang ketiga pula ialah menterjemahkannya dalam bahasa Melayu. Ini merupakan kamus bahasa Melayu pertama di dunia yang ditulis oleh masyarakat Cina pada zaman pemerintahan dinasti Qing dari China untuk mempelajari bahasa Melayu. Kebergunaan. Kamus belajar bahasa Melayu dalam bahasa Cina klasik atau bahasa Hokkien ini sangat penting kerana menjadi sumber rujukan masyarakat Cina pada masa itu. Kamus ini juga dapat menunjukkan kreativiti dan keunikan mereka dalam mempelajari bahasa Melayu dengan cara yang tersendiri. Perkara ini dapat dijadikan contoh dan memberikan idea kepada para pelajar untuk berinovasi dan tidak berputus asa dalam mempelajari serta menguasai bahasa asing. Ini kerana masyarakat Cina pada masa itu dapat memikirkan cara yang tersendiri untuk mempelajari bahasa Melayu yang memberikan manfaat kepada mereka walaupun mereka langsung tidak mengenali sistem tulisan bahasa Melayu. Korpus ini merupakan dokumen lama yang amat diperlukan pada masa itu sebagai rujukan untuk perihal yang melibatkan negara China dan Tanah Melayu. Selain itu, korpus ini juga boleh digunakan sebagai platform untuk mencari kosakata lama yang digunakan pada lebih 200 tahun yang lalu. Kamus yang bersejarah dan bernilai ini perlu dijaga bagi tujuan kerja penyelidikan yang berterusan. Pembinaan korpus kamus ini turut memberikan kemudahan dan manfaat kepada para penyelidik dan juga pelajar. Potensi komersial. Isi kamus yang telah ditukar atau diterjemahkan berpotensi untuk diterbitkan dan disebarkan secara meluas. Target pasaran ialah golongan yang berminat dengan sejarah perkembangan bahasa khususnya bahasa Hokkien, bahasa Mandarin dan bahasa Melayu. Hak-harta intelek. Sarikata pertama telah diterjemahkan dari bahasa Cina klasik atau bahasa Hokkien ke bahasa Melayu dan permohonan pendaftaran hak cipta telah dihantar pada 28 September 2020. Itu sahaja pembintangan saya. Sekian, terima kasih.